membuat drive adalah lebih baik daripada melambungkan bola di tengah. Dia sepatutnya lebih berani mencoba. Syukur untuk Nizam. Dia bersalahkan Syukur. Oh, satu terjahan yang agak keras. Walaupun dia mencari bola, sempat juga mencari kaki. Kapadze. 80 menit, tinggal 10 menit. Mungkin akan ada pertukaran lagi Yang terakhir. Tempo 10 minit yang ada. Uzbekistan mencari kemenangan untuk menghidupkan sisa perjuangan. Malaysia juga begitu, tapi ketinggalan sekarang. Kapadze tak berjaya lepas dari Nanta. Nizam kepada Syukuradan. Terus ke depan lagi. Dalam keadaan kegarahan Uzbekistan melakukan serangan. Indra Putra di tengah cuba untuk mencari Syukuradan, tak berjaya. Serangan balas Aziz. Bagaimana sekarang ini? Azizun. Inilah bahayanya. Dalam kegairahan kita menyerang, seharusnya barisan pertahanan juga punya tumpuan yang tinggi terhadap tugas mempertahankan asakan. Jafarov serta Merta dengan gerak kilat setelah bertahan. Tiru. Syukur dan Nizam. Akmal Riza Rakli tak lepas. Saskic. Salamin sudah naik ke atas dan sekarang ini Genrich. Dari Genrich tidak berjaya. Genrich. Kombinasi 3 pemain penyerang untuk pasukan Uzbekistan. Saskic, Genrich naik. Salamin berada di sana. Tapi tendangan yang dilakukan oleh Genrich tidak menepati sasaran. Abdi dikeluarkan sekarang ini. Malaysia membuat pertukaran terakhir. Fadli Syari dibawa masuk. Jadi mungkin bagian midfield Diperkemaskan lagi untuk bergandengan dengan Syukuradan. 2 pemain midfield Selangor. Nikolaev diberikan di situ kepada Kapenko. Satu lorongan untuk Genrich. Tapi Azizun nampaknya lebih alert sekarang ini. ya. Bukan mudah setelah dikritik dengan begitu hebat. Dia ada Akbar. Mungkin sesi counselling yang dihadapi oleh Azizun dan Azizun, ya, menguatkan semula semangatnya dan keyakinan diri. Syabas kepada Azizun. Tiru. Akmal coba lepas, tak berjaya. Dilarikan terus, diberikan sekali lagi kepada Cefanko. Syukuradan dipersalahkan. Asakan yang dilakukan kepada pemain nomor 8 itu. Satu terbang berbahaya. Sepatutnya barisan pertahanan kita punya attitude yang seumpama itu. Pavel Salamin ke tengah, peluang sekarang itu Aziz. Akhirnya satu antara yang baik dari Salamin kepada Aziz Ibrahimov. Satu jaringan kemas dilakukannya. Menanti bola datang, hantaran lintang yang dilakukan oleh Pavel Salamin. Kita perhatikan di sana kosong. Belum sampai bola ke tanah, terus ditendang. Sekali lagi datang daripada blind side, ya, tanpa ada kawalan dari barisan pertahanan pasukan kebangsaan. Dari Salamin. Terus satu tapping deras yang dilakukan oleh Aziz Ibrahimov menjadikan kedudukan 4-0. Azizun bocor untuk kali yang keempat.
Sayang sekali aja ya, dalam kegairahan dan juga kita telah menemui rentak untuk mengatur serangan, tiba-tiba perkara seperti ini berlaku. Permainan tinggal lagi 5 minit, tidak termasuk waktu kecederaan. Nizam, Salamin yang melakukan hantaran. Sekali lagi Aziz yang dicari, penjaring gol yang keempat. Kapadze, penjaring gol yang kedua. Karimov di tengah diberikan kepada Jafarov. Malaysia melakukan 3 pertukaran. Yang terakhir memasukkan Akmal. Sebelum itu Nur Farhan dibawa masuk. Yang terakhir Fadli Syari dibawa masuk, dan Akmal yang kedua dibawa masuk untuk menggantikan Khairuddin. Meletakkan disiplin, pemain-pemain masih kekal di situ kerana Akmal menggantikan Khairuddin, Fadli Syari menggantikan Hardi, dan Nur Farhan menggantikan Iwan Yusof. Jadi Malaysia mengekalkan tempo ataupun strategi yang sama dari awal lagi. Nomor 9, kita perhatikan sekali lagi hantaran dilakukan oleh Fadil Salamin, dan bagaimana terus tampanan dilakukan di situ oleh Aziz Ibranov. Belum sempat bola jatuh ke bumi, terus menggegarkan jaring di belakang Aziz. Sebagian dari penyokong Uzbekistan dalam kumpulan C di mana melibatkan China dan Iran yang akan beraksi esok. Jafarov semula kepada Jafarov. Syukur sebaik tidak dilayangkan kad kuning kerana Syukur telah memiliki 1 kad kuning ketika bertemu dengan China dalam perlawanan pertama. Masuk ke dalam, Nanta mengeluarkannya. Jafar semula di situ kepada Kapenko, diberikan kepada Kapadze. Bola masih dalam permainan. Kapadze memberikan kepada Shashkik. Jafar semula ke Kapadze. Tendangan yang dilakukan oleh Timur Kapadze tidak menepati sasaran. Kalau tadi kira-kira 20 minit Malaysia mengimbangi dan ada serangan demi serangan dilakukan, nampaknya setelah gol yang dijaringkan oleh Aziz tadi, kendur pergerakan Malaysia, Azman. Ya, membuat pemain kita sudah mula hilang tumpuan dan keyakinan. Jaga gol pasukan Uzbek. Kemasukan Nur Farhan tidak memberi sebarang impact kepada pasukan negara, Haji. Ya, tidak ada pergerakan. Pemain kita tidak nampak ruang yang boleh dimainkan kepadanya. Sekali lagi Jafarov. Kapadze. Shakir dapat semula Jafarov. Kapadze dan akhirnya satu lagi jaringan yang berjaya dihasilkan oleh Shakir. Tapi mereka bertukar hantaran yang cukup baik. Kapadze, Jafarov, dan akhirnya Maxim Shakir. Wall pass yang mantap, yang tepat, dan ini seharusnya dimiliki pemain kita, Haji. One touch dan terus ke dalam gol. Kita perhatikan bagaimana mereka membelah pertahanan. Jafarov, Kapadze, dan akhirnya Shakir untuk jaringan yang kelima bagi pasukan Uzbekistan. Dan jaringan kedua secara pribadi untuk kedua pasukan ini. Mudah untuknya setelah mendapat ruang yang terbuka akibat kelah kabut bagian pertahanan dengan hantaran yang dilakukan oleh 3 pemain itu. Realitinya inilah kelebihan dan kemahiran teknikal yang dimiliki oleh pemain-pemain Uzbekistan berbanding pasukan kebangsaan. 5-0 bermakna dari segi bilangan gol mereka lebih baik dari China. Dan bagaimana peluang sekarang ini? Salamin. Fadil Salamin. 3 minit masih yang dilanjutkan. 5
5-0 kedudukan sekarang ini. Mereka bermain dalam waktu kecederaan. Nampaknya kebangkitan yang diharapkan kurang menjadi. Tapi hakikat yang harus kita terima, Uzbekistan mengikut ranking Asia dan dunia lebih baik dari pasukan. Jabarov cari sekali lagi Salamin ataupun pemain nombor 15 yaitu Genrich. Dan Farhan, Fadli Syari, Tiro Morgan, kehilangan bola, dirampas bola, dilarikan oleh Genrich. Harun Isam di depannya, hantar ke tengah. Oh, Salamin berjaya ditepis oleh Azizun. Anda dalam perlawanan yang Jabarov pertama bertemu China dulu, percubaan yang hampir sama dihadapi oleh Azizun. Kita perhatikan hantaran kepada, tapi hari ini alhamdulillah beliau dapat selamatkan situasi itu. Hof berjaya ditepis oleh Azizun Abdul Qadir, memberikan tendangan sudut. Jabarov terlepas Azizun. Fabel Salamin sudah keluar dari permainan. Perlawanan terakhir Malaysia bertemu dengan pasukan Iran, sementara pasukan Uzbekistan pula bertemu dengan China. Satu pertempuran yang cukup menarik dilangsungkan serentak. Selain di Stadium Nasional Bukit Jalil ini, Malaysia bertemu dengan Iran. Di Stadium Shah Alam, China bertemu dengan Uzbekistan. Masih terbuka sebenarnya kedudukan untuk 3 pasukan mencari 2 tempat ke peringkat suku akhir. Dan Malaysia tersingkir dari persaingan. Al-Farhan, Syukuradan, sia-sia lagi. Tinggal lagi 10 saat sebelum whistle dibunyikan oleh pengadil dari Qatar. Tetapi nampaknya terus bernafsu Uzbekistan mencari gol. Genrich mendapat tendangan gol atau tendangan gol. 2 dari ketua pasukannya, 1 dari Timur Kapazei dan 1 lagi Aziz Ibrahimov, dan tendangan penalti dari Bakayev. Begitulah jaringan yang dilakukan oleh Uzbekistan menewaskan Malaysia 5-0. Bagaimana Azman melihat, apakah ini sama seperti kita bertemu dengan China ataupun ada kelainan pada corak walaupun gol nampaknya sama 5? Okey, dari segi jaringan gol, kita masih bolos 5. Tapi dalam perlawanan kedua ini nampak ada sedikit peningkatan, Haji, dari segi kemahuan pemain untuk bergerak mencipta ruang. Malang sekali gagal diterjemahkan dengan gol. Walaupun kita terima hakikatnya, seperti mana yang umum ketahui, bahawa memang pasukan Malaysia masih lebih jauh lagi untuk sampai ke tahap yang sedia ada. Malaysia tewas kepada Uzbekistan dalam perlawanan kedua 5-0. Kita berehat. Selepas ini kita bersama dengan Hafizal dan Rizal, tetapi kita dengar dulu pesanan penaja.